Ini depan ni. Jadi. Dah tuan ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Mahathir yang dimuliakan Encik Abdul Aziz bin Mohamed selaku penceramah kita pada malam ini. Sebelum saya meneruskan pengucapan awam pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurjana binti Ismail, bertugas sebagai pembantu makmal di Sekolah Menengah Agama Syuhaniah Batu Purau Perak. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan pengucapan awam saya yang bertajuk isu melamin. Melamin adalah bahan organik yang antara kegunaannya ialah dalam pembuatan plastik, bahan pembersih, gam, baja dan lain-lain. Sebenarnya melamin adalah bahan yang tidak dibenarkan di dalam semua jenis makanan. Melamin terdapat di dalam susu dan hasilan susu dari China kerana ia ditambah secara sengaja untuk meningkatkan tahap nitrogen bagi memenuhi standard kandungan protein dalam susu. Penambahan melamin dalam makanan adalah menyalahi undang-undang di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985. Isu melamin telah mendapat perhatian seluruh dunia berikutan kematian beberapa orang bayi di negara China. Pada mulanya hanya susu bayi sahaja yang tercemar, tetapi kemudian ianya juga merangkumi semua barangan tenusu dan telur dari China. Ini mengakibatkan bukan sahaja susu, malah barangan yang ada menggunakan sumber susu seperti biskut, gula-gula dan seumpamanya diragui sama ada selamat untuk dimakan ataupun tidak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, melamin dalam makanan akan menjadi lebih bahaya jika bercampur dengan cyanuric acid, iaitu sejenis bahan kimia yang terdapat secara semula jadi dalam makanan. Malaysia juga tidak mengimport barang susu tepung, formula bayi dan susu dari negara China, tetapi ada mengimport hasilan susu dari negara China. Bekalan susu pula diimport dari Australia, New Zealand, Netherlands dan Amerika Syarikat. Merujuk kepada Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985, susu didefinisikan sebagai susu biasa yang bersih dan segar daripada lembu, kerbau, kambing atau biri-biri. Hasilan susu pula didefinisikan sebagai apa-apa produk yang dihasilkan atau disediakan daripada susu. Contohnya, susu UHT, susu segar, susu pekat manis, keju, yogurt dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Makanan 1985, produk makanan yang diimport perlu menyatakan pada label negara asal produk makanan tersebut. Melamin secara langsung akan mengakibatkan iritasi apabila terhidu dan bersentuhan dengan kulit atau mata. Pengambilan melamin melalui makanan boleh mengakibatkan kerosakan pada sistem pembiakan serta pembentukan batu kanal dalam ginjal dan urin kecil. Ini boleh mengakibatkan kegagalan ginjal, terutamanya kepada bayi. Sementara itu, terdapat juga keraguan sama ada selamat menggunakan pinggan mangkuk melamin. Melamin ware seperti pinggan mangkuk, jug, cawan dan gelas banyak digunakan dalam penyediaan makanan di rumah, restoran dan kedai-kedai makan. Melamin ware diperbuat daripada melamin durian dan bahan organik. Sehubungan dengan itu, orang ramai menasihatkan supaya tidak menggunakan melamin ware pada suhu yang ekstrim seperti oven dan ketuhan gelombang. Dipahamkan pihak Kementerian Kesihatan juga sedang menjalankan pemantauan bersama Universiti Malaya bagi mengetahui tahap migrasi melamin ware yang terdapat di pasaran. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut berhubung isu melamin dengan menghubungi talian hotline melamin atau layari laman web bahagian keselamatan dan teknologi makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Menurut Kementerian, setakat 3 November 2008, produk makanan yang telah dianalisa dan didapati tidak mematuhi tahap melamin yang ditetapkan adalah seperti berikut: biskut lemon puff, biskut buttercream, biskut cocoa puff, biskut
family crackers, biskut baby fish, biskut yang berbentuk binatang, yang mana kesemua biskut dihilangkan oleh Homegrown Biskut Factory Sdn Bhd. Jadi, berhati-hatilah sebelum membeli makanan, terutamanya kepada kanak-kanak. Akhir kata dari saya, berwaspada dan periksalah label makanan yang terdapat pada kandungan dan lambang makanan tersebut supaya kita tidak tertipu dan memudaratkan kesihatan diri kita. Sekian perangkap pansul dari saya. Bangun pagi tengok cermin, basuh muka bersih-bersih. Berakhirlah sudah topik melamin. Sekian, terima kasih.